A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Maka tarattub atas kasih Allah Ta'ala baginya, tarattub teratur, terbina. Mana kasih kepada Allah, Allah kasih kepada seseorang itu jadi batu asas, teratur, tersusung di atasnya. Itu mana tarattub di atas kasih Allah baginya bagi seorang hamba. Bila Allah kasih, itu sudah jadi batu asas, terbina di atas itu, teratur di atas itu. Itu asas tarattub bahasa Arab lah. Bila tertib, makna kita atur. Bila kita atur, dia jadi teratur. Teratur tu nama dia mutawa'ah. Mana dia tersusung dah lah. Tersusung daripada Allah kasih kepada seorang hamba, memelihara segala anggotanya dan pencenderanya. Itu makna yang dihurai oleh ulama kita. Tak kata makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Mana Allah jadi mata seorang hamba yang Allah kasih, yang jadi waliullah itu, mata dia ialah Allah, telinga dia, pendengar dia ialah Allah, tangan dia ialah Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala jaga mata dia, anggota dia. Telinga dia Allah jaga, mata dia Allah jaga, pencenderaan dia semua tu Allah jaga. Bila Allah jaga, maka tiada mendengar ia malaikat bagi Allah. Ia tak dengar malaikat kerana Allah, perkara hubung kait dengan Allah. Allah jaga betul-betul. Itu makna telinga dia ialah Allah. Makna telinga dia tak dengar lain daripada hak Allah redha. Tak dengar hak lain daripada perkara yang membawa kepada Allah. Dia dengar perkara yang sampai pada Allah. Dan tiada melihat ia malaikat baginya bagi Allah. Melihat kerana Allah. Apa yang dia nampak membawa kepada Allah. Itu berzikir siapa banyak itulah. Dia tak dengar, malaikat dengar hak Allah kanda, hak Allah tutup. Dia tak melihat, malaikat hak Allah suruh lihat. Dan tiada menapa ia melainkan kerananya. Dia tak tumbuk, dia tak pegang, malaikat pegang hak Allah suruh pegang. Hak haram dia tak pegang. Itu tertib daripada situ pula lah. Allah bagi karamah kepada dia. Bila dia nak pegang benda haram,
dia tak jadi nak pergi lah. Itu tartib di atas tu. Hak asalnya maknanya dia tak dengar, malaikat dengar perkara yang tidak dilarang oleh Allah, perkara hak jadi pahala, jadi bekalan untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak jatuh di dalam perkara haram, Allah jaga dia, Allah jaga. Tak jadi jatuh di dalam yang haram. Dan satu daripada huraian dia tak tapa malaikat dengan Allah. Mana bila dia tapa, dia tumbuk tu, Allah tumbuk. Maka dengan kekuatan daripada Allah lah orang itu boleh jatuh, boleh rebah dan umpamanya. Seperti sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih kerana Allah dan marah ia kerana Allah, dan memberi ia kerana Allah, dan menegah ia kerana Allah, maka sungguhnya telah sempurna imannya. Siapa marah kerana Allah, kasih kerana Allah, beri kerana Allah, dia tak beri pun kerana Allah, bukan kerana dia kikir, tak. Aku tak beri bukan apa, kerana Allah. Itulah mana orang sempurna iman. Maknanya bila Allah jaga anggota kita, jaga sifat pencenderaan kita, itulah nama dia kita sudah sampai kepada peringkat kita dapat dah satu peringkat nama dia hal yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tak kasih, malaikat bagai yang Allah kasih. Kita tak marah, malaikat bagai yang Allah marah. Itu dia panggil satu hal yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh. Hak kita boleh usahanya, kita berzikir, kita berdaping diri kepada Allah dengan mengerja sunat. Itu nama usaha kita. Nak boleh perkara ni, kita tak kasih malaikat perkara yang Allah kasih, itu nama anugerah. Anugerah daripada Allah tu dalam ulama ilmu tasawuf dia panggil hal nama dia. Sebab tu hal tu dia panggil mauhabah, hal itu dia panggil wahhabi. Perkara yang dihadiah, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maqam kelah kita dia panggil kasbi. Maqam perkara yang diusaha. Kita boleh usaha, kita usaha, kemudian Allah bagi hal. Bila Allah bagi hal, kita ada di satu makam. Kita ada di satu makam, Allah bagi satu hal kepada kita. Wa kana lillah wa kana lillahi waliyan in talab a'tahu thumma zadahu mimma ahab. Wa kana lillahi waliyan in talab. Itu irama dia. Kena wa kana lil, situ satu potong, lahi wali, itu satu potong, yan in talab satu potong. A'tahu thumma zadahu mimma ahabba. Maknanya dan adalah ia seorang hamba bagi Allah Ta'ala wali. Artinya orang yang arif billah, yang gharib, yang tenggelam. Yang tenggelam, dia duduk tenggelam dengan syuhud akan Tuhannya. Akan pandang dengan mata hati. Tengok dengan mata hati, dia panggil syuhud. Bila dia tenggelam dengan sebab dia sentiasa duk nampak Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni dia tu jadi waliullah. Itu dhabit waliullah pada istilah orang yang tenggelam di dalam musyahadah. Dia duduk di dalam musyahadah.
Tak ada hak lain dia. Semua dia nampak Allah. Jika menuntut ia diberinya akan dia. Orang ni bila dia tergelar, dia sampai peringkat ni, tergelar di dalam musyahadah, dia dinama wali. Bila dia minta apa, Allah bagilah. Ini dia ambil pada hadis Nabi, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Allah kata, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Siapa kepada kata warijlahu allati yamshi biha, wala in sa'alani, jika dia minta akan daku, la'u'tiyannah, nasya aku nak bagi akan dia, aku beri. Dia minta aku beri. Tengok Zunnun al-Misri juga. Orang Mesir itu selalu dengki pada dia, macam-macam buat perkara yang menyusah, buat menyakiti dia. Dia sabar saja. Tapi satu hari itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala ada menggerakkan dia, ada orang menggerakkan dia, ada orang yang sangat-sangat menyakiti dia tu naik perahu di dalam Sungai Nil. Ada Sungai Nil. Adalah orang-orang tepi dia, Allah, orang ni lah sangat menyakiti kepada engkau. Doalah supaya dia tu dibalas oleh Allah dan umpamanya. Dia pun ingat dalam hati dia, minta dengan hati dia, mintalah orang ni minta tergelarlah perahu dia. Tergelar perahu. Dia minta dengan hati ya, tak ada minta dengan lidah, minta dengan hati ya. Tu wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kama dia rasa bersalah, dia taubat terus. Dia tak berdoa selepas pada tu di atas siapa-siapa pun dia tak ada dah. Itu dia kira dia sudah bersalah. Dia bersalah. Dia kelah tu, dia minta apa pun dia Allah bagi. Betul lah. Yang Rasulullah kata wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kita gatal pun tak boleh lagi. Faham gatal? Kalau kita nak bertumbuk ni, sebelah sana sore kita 3-4 ni gatal, tak sama sore dak, kita gatal. Ramai-ramai panggil. Pakat ramai-ramai tu panggil gatal, bahasa petani panggil. Gatal kita 40 orang tak jadi apa lagi. Mana kita jauh sangatlah tu. Kita jauh. Orang yang bila jadi waliullah, jika dia menuntut nasihat diberi, kemudian dilihat akan dia, dilebihkan dia daripada barang yang kasih ia pada soalnya. Bahkan Allah will lebih pada dia minta lagi. Dia nak banyak tu, Allah will lebih lagi. Hak dia tak minta. Dan bermula wali itu orang yang arif dengan Allah. Definisi orang wali pada istilah ulama tasawuf, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan hati dia, bukan kenal dengan mulut. Hati dia kenal Allah dan dengan sifatnya, sifat Allah. Lagi yang mengekali atas taat, yang menjauhi bagi segala maksiat. Dengan makna bahawasanya tiada mengereja ia akan maksiat dengan ketiadaan taubat. Orang wali dia bukan maksum. Dia boleh tersalah, boleh jatuh salah, tapi tak ada orang wali bila dia jatuh dosa dia tidak bertaubat. Selalu dia bertaubat. Dan tiada murak bahawasanya tiada jatuh daripadanya maksiat sama sekali. Kerana tiada ia wali itu maksum. Maksum makna dipelihara daripada berdosa. Lagi yang berpaling daripada tenggelam pada lazat. Bukan begitu. Kata orang wali ni dia tak salah, tak ada dosa. Dia paling tak ambil langsung perkara kesedapan dunia. Dia tak makan sedap, dia tak minum sedap, tak ada pakaian bagus. Tak ada tempat duduk yang selesa, bukan. Golek dia pakai kain tapung tu bukan kerana dia tak mau kepada kelazatan. Waktu tak masuk dalam pemikiran dia kelazatan. Yang keduanya,
dia tak dapat yang halal di sisi dia. Dia dapat yang halal secebis, dia ambil secebis. Yang lain dia tinggal. Yang lain tu jepok yang halal dia ambil. Itu dia tapung untuk jadi semua pakaian dia pakaian yang halal. Itu di sisi mereka. Mereka fikir mereka nak perkara tak bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syahwat yang mubahah, bukan mereka berpaling pada keinginan yang haru-haru ni pakai dia tak ambil langsung, dak. Dia ambil juga. Dan ada pun asal mencapai asal mencapai, yakni mencapaikan lazat, menyapaikan syahwat yang mubahah. Pada pokoknya kaedah dianya makna asal mencapai nak ayatnya tentang mengambil kelazatan, tentang mengambil syahwat yang mubahah, itu maksudnya. Tentang mengambil kelazatan dunia, syahwat yang harus, maka tiada menegah daripadanya. Tak ada terhalang, dia boleh ambil. Dia tak ada kata perkara ni tak boleh, bukan. Dan Allah pun tidak jaga dia, kata dia terkawal, tak. Ada orang wali, dia ambil juga kesedapan dunia, dia ambil juga syahwat-syahwat hak mubahah. Istimewa lebih-lebih lagi apabila ada ia dengan kosak terkuat atas ibadat. Lebih lagi bila dia ambil untuk nak membantu di atas ibadat dia, seperti dia makan, seperti dia minum. Sebagai contoh, Imam kita Syafi'i, dia makan di rumah Imam Ahmad tu, makan sebagai makan yang luar biasa banyak. Anak Imam Ahmad tengok rasa luar lain pada apa hak dia tahu tentang akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tak makan tak banyak, dia tidur sikit, jaga malam. Bila dia pergi rumah Imam Ahmad, dia makan banyak. Jadi luar biasa. Ditanya dia, anak dia tanya sebab apa boleh dia makan banyak, kerana dia kata dia yakin bahawasanya makanan Imam Ahmad adalah makanan yang halal. Itu ya. Sebab hal lain dia nak makan banyak tak boleh. Hal ni yakin halal, dia makan banyak. Dalam jarang-jarang sekali, satu-satu ketika makan lah. Itu dia ambil hak lazat, syahwat. Dia penting kepada nak jaga pada deraka pada Allah. Perkara yang menghalangkan dia daripada Allah, itu ya orang waliullah. Dia takut dia terhalang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajma' baini wa bainak, doanya. Doa kita, doa dia, minta engkau himpun antara aku dengan engkau ya Allah. Mau dengan aku minta widak berhimpun, jangan ada halang. Wahul baini wa baina ghairi, engkau halangkan antara aku dan antara lain pada engkau. Yang lain pada engkau halang, buat dinding, jangan aku nampak, jangan aku kahnak, jangan aku nak yang lain. Aku nak mu himpun pun dengan aku. Dia Allah, dia Allah. Istimewa kosak nak membantu berkuat di atas ibadat, dan dinamakan dia wali. Orang wali itu dipanggil wali kerana bahawasanya Allah Ta'ala memerintah ia akan pekerjaannya. Wali ambil pada wilayah. Wilayah ni makna merintah. Dia dikata waliullah kerana Allah merintah pekerjaan dia. Gerak dia Allah merintah. Mata dia Allah membukakan, telinga dia Allah membukakan, lidah dia Allah menggerakkan, tangan dia Allah menggerak. Itulah kata Allah jadi tangan dia. Allah tak menggerakkan tangan dia kepada yang haram. Allah tidak membuka mata dia kepada yang haram. Maka tiada menyerah ia Allah kepada dirinya. Allah tak serah pada diri dia. Tu Allah kata, Allah peduli, Allah bercara. Wa tawallani fi man tawallaiti, yang kita doa. Minta Allah memerintahkan kita serta dengan orang yang dia merintah. Siapa? Waliullah ni lah. Kita minta Allah retah kita sebagaimana Allah retah waliullah. Itu doa kita dalam kunut. Kalau kita meka sebutir ni cukup dah kita. Alhamdulillah. Faham? Meka. Bahasa Kelantan, bahasa Petani. Jadi kerja terpakai, Allah kabulkan hak ni cukup dah kita. Bila Allah retah kita,
Allah tak halak, tak biarkan diri kita kepada kita. Lawan dia, lawan wilayah ni dia panggil khizlan. Seorang itu makhzul. Apa seorang itu makhzul? Orang yang Allah kata Allah biar dia retah diri dia sendiri. Tu. Bila kita retah diri kita sendiri, rusaklah kita. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nuwallihi ma tawalla. Kami beri dia retah benda hak dia nak. Dia nak pergi ke mana, biar dia pergi situ. Kami tak kontrol dah dia. Kami tak kona dah dia. Tu. Bila sampai situ, wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Kalau kita retah diri kita sendiri, rusaklah kita. Kerana kita kalah daripada nafsu kita. Kita kalah pada diri kita. Memang kita kalah. Kita menang dengan pertolongan Allah. Dengan pertunjukan daripada Allah. Sebab tu awal-awal doa kunut dengan kata Allahumma hdini fi man hadait. Minta Allah hidayah dulu pertama kalinya. Kamar dia baru kata wa tawallani fi man tawallait, baru kita iring dengan tu. Kerana dia kena dapat hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata waliyullah. Sebab seorang yang jadi waliullah, Allah retah pekerjaan dia. Lepas tu mereka jadi lain pada kita lah. Luar biasa. Dia jadi orang luar biasa lah. Allah semakin macam khiyarul khalqi tadi lah. Nabi-Nabi tu Allah retah. Tapi Allah retah, Allah pilih dia tu yang terpilih. Grade tinggi dia. Orang waliullah ni grade Allah pilih juga, tapi rendah sikit. Tak sama lah. Nabi tak sama dengan kita. Waliullah tak sama dengan kita. Lain sikit. Maka tiada menyerah ia Allah kepada dirinya, dan tiada kepada orang yang lainnya satu lahzah, satu kelip mata. Kita berkelip, kita pejam, akak mata tu dia panggil lahzah. Asal lahzah ni kita pandang dengan lihaz. Kita tengok dengan hujung mata kita ni. Hujung mata ni bahasa Arab panggil lihaz. Lahzah kita tengok sekaligus dengan hujung mata, kita mari pada asal pula, tepat kat sama tengah. Dia panggil apa? Sekali pandang. Tengok itu paling. Kita tak boleh nak tengok panjang dengan ikon mata kita gitu. Tak boleh. Tengok kita kena balik. Dia panggil satu lahzah. Tu doa yang diajar kan. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghitsu wa min azabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Imam Abdullah Haddad masuk di dalam wirdul latif dia tu. Batu siapa mulazamah beramal dengan wirdul latif, Allah qabul hak tu, dia naik kelas lah. Jadi pengkat lain dia, bukan jadi pengkat orang biasa. Dia Allah tak biar kepada dia. Allah retah dia, Allah tak serah diri dia kepada dia, Allah tak serah diri dia pada orang lain daripada makhluk Allah. Allah retah diri dia. Dia naik kelas lain lah. Dan kerana bahawasanya memerintah ia waliullah tu, dia sendiri kata akan ibadat kepada Allah. Dia wali, dia meretah diri dia untuk ibadat pada Allah. Itu nama dia waliullah. Sebab dinama Allah letak nama wali, sebab wali ambil pada merintah kepada Allah atas berkekalan, berterusan, daripada ketiadaan menyelangi akan dia oleh isyan. Tidak kok selai-selai, celah-celah, kok jarak-jarak tu kata campur dengan derhaka, tak ada. Dia terus taat. Dia retah diri dia begitu. Ketahui olehmu bahawasanya rukun yang menjadikan wali itu 4 perkara. Orang nak jadi wali kena cukup rukun ni. Pertamanya melazimkan berkeluar. Uzlah, ia mengasingkan diri daripada sekalian makhluk. Dia tak boleh bergaul dengan makhluk. Bergaul dengan orang ramai ni yang merosakkan kita. Yang kedua, berjaga pada malam dengan mengerjakan ibadat. Yang ketiga, berlapar-lapar dengan puasa pada siang hari.
Keempat, diam daripada berkata-kata melainkan kerana darurah atau perkataan yang kebajikan seperti zikir dan tasbih dan amrun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar dengan segala syaratnya. Tu. Siapa nak jadi wali, kena ambil syarat ni. Ni rukun dia. Itulah kata kita, nanti minta suruh dia doa yalah. Okey, siapa wali weh, pergi cari wali. Tuan guru tolong doa pada saya. Gitu kita. Anak berjaga malam dengan ibadat. Tak mampu berlapar sehari dengan puasa. Tak mampu diam daripada berkata-kata. Tak mampu luput segala syarat. Betul? Dinama wali akbar kita, masya-Allah. Dan bermula orang yang pendek hemah, yakni cita-cita tiada mengheraukan ia dengan barang yang menyeru akan dia oleh nafsunya. Wal'iyadzabillah. Ni orang hemah tak tinggi untuk nak berjumpa dengan Allah. Hemah ni hemah keakhiratan dia tu. Hemah untuk nak pergi pada akhirat. Cinta dia rendah. Dia tak herau dengan apa hak nafsu dia ajak dia. Mari buat ni. Daripada kebinasaan kejahatan, maka iaitu jahil ia di atas jahil, nama jahil murakkab, seperti jahil yang bersifat ia dengan yang keji-keji, yang zamimah, yang dicela. Dia tak tahu kata dia bersifat dengan benda keji, itu jahil di atas jahil, double jahil nama dia. Maka bermula jahil itu pertama-tama penyakit bagi nafsu. Penyakit yang hak nombor satu, hak awal-awalnya diri kita jahil itulah. Kemudian sedikit daripada mengheraukan pekerjaan agama. Nombor dua jahilnya, dia tak heran pekerjaan agama. Buat tak berat dia panggil. Tak ambil berat tetap pekerjaan agama. Semaya tak ambil berat mana, nak semaya akhir-akhir waktu, tudung aurat, pakai kain bobol kak, bahasa tani kata bobol kak, kain tudung kalau paruh kak letak boleh 2 minit jatuh, tak 2 minit jatuh, dia tak ambil berat dia panggil. Kalau mula jumpa 2 minit mula-mula rasa bagus bagus orang ni boleh berkawan. Masuk minit yang ketiga mula dah lah, mula konak lain dah. Yusuf tu orang tak baik, dia mula gigi ke orang lain dah, gigi ke lain dah. Itu dia panggil kita tak ambil berat, tak herau. Bila kita dibiasa begitu, hilang ambil berat agama. Allah susahlah. Kita ni dikeliling dengan syahwat, dengan keduniaan ni. Waktulah batu kita ada sikit sebanyak majlis seperti ini, alhamdulillah lah, Allah jemput kita, boleh kita ambil manfaat. Ada berasa sedar pada begini. Aku tidak, Allah aku tak sedar ni kata perkara ni mesti kena titik berat. Orang-orang yang lawan bagi orang wali tu, orang yang pendek, cita-cita dia, hemah dia tak tinggi, dia tak ambil berat kerja agama. Mula dia tak ambil berat, kamar dia tertib dia tu. Mula ke dia tak kenal penyakit diri, penyakit hak pertama kali jahil. Jahil enggak apa? Bukan jahil tak ada ilmu, jahil tak ada ilmu lain, dia tak kenal penyakit diri tu. Penyakit diri tak apa dia, penyakit hak ada dalaman tu. Penyakit dia tu apa? Tu hak besar jahil. Hak tu bila jahil dengan hak tu, dia buat tak berat masalah agama. Itu sebab tu ahli-ahli dunia ni dia tak nak ambil berat agama, tak boleh. Dia nak ambil berat masalah agama tak boleh, kerana dia tak tahu penyakit, dia tak tahu pekerjaan agama, tak boleh. Dia jahil dulu lagi dah. Jahil nak kata tak tahu tak boleh juga, dia tahu. Tahu tapi tak faham, tak turun, tak mendalam, tak tertanam dia ada hati dia tu. Tu nama dia jahil. Kemudian berani menjatuhkan diri kepada tempat kebinasaan. Kemudian langkah lagi, dia berani adalah buat perkara dosa. Deraka pada Allah dia berani.
Mula pertama kali perkara dosa kecil-kecil, rendah-rendah je. Jadi biasa dia langkah pula langkah yang kedua. Kemudian sedikit malu. Kemudian dia tak berapa malu. Kemudian mencita-cita akan dapat kemenangan akhirat. Dalam keadaan begitu, aku ni nak boleh syurga mana ni? Jannatul Firdaus lek puas sikit ada Nabi kau sama dengan Nabi. Oh, yang angin bukan. Nak syurga nah. Wa tamanna 'ala Allah. Dia naknya pengkat tinggi. Tapi cara dia tu tak kena penyakit diri, malu pun dia tak malu, berani bercakap perkara yang tak sepatut bercakap. Dan inilah hal orang yang dikenerai akan dia oleh nafsu yang ammarah bisu, orang yang kena tunggang oleh nafsu. Dia kena bawa nafsu, makna nafsu duduk di atas belakang dia, nafsu pegang tali kekang dia, nafsu pegang telinga dia untuk kona dia. Atau dikenerai oleh nafsu ammarah bisu, yakni nafsu yang menyuruh dengan kejahatan, nafsu yang sangat-sangat suruh, nafsu yang tekan paksa dia suruh dia kerja jahat. Nafsu sudah menang dia kalah pada nafsu tu. Maka apabila hampir ambil mukhatab, maka ambil oleh mukhatab. Maka ambil hai mukhatab. Maka ambil olehmu hai mukhatab. Maka ambil olehmu hai mukhatab, kemudian daripada sudah engkau ketahui akan hal hemah yang tinggi dan yang rendah, dan engkau ketahui bahawasanya Allah Ta'ala menilai ia atas segala ahwal engkau, keadaan engkau daripada perkataan dan perbuatan dan barang yang di dalam hati engkau, dan membalas ia Allah akan dikau atas sekalian amalan amal engkau daripada pahala atau seksa. Maka ambil olehmu bagi dirimu dan tilik olehmu barang mana daripada keduanya engkau redakan bagi dirimu. Ambil akan yang baik-baik, itu baru maf'ul. Maka ambil olehmu akan yang baik-baik, yang mewajibkan, yakni yang menyebabkan bagi nikmat syurga yang berkekalan, nikmat syurga yang berkekalan. Atau yang jahat-jahat daripada segala yang fasik, maka mustahak engkau, berhak engkau dengan dia akan azab yang pedih. Dan ambil olehmu akan redha atau murka, atau ambil olehmu akan jalan yang hampir kepada Allah dan syurga, atau jalan yang menjauhkan daripada Allah dan syurga. Maknanya aku sudah bagi tahu dah kepadamu dua perkara, hemah tinggi dengan hemah rendah. Perkara yang menyampai kepada syurga Allah, perkara yang menyampai kepada azab Allah. Ambillah mu nak hak mana, pilih. Sudah terai dah, ini syurga, ini neraka, mu nak hak mana? Ambil lah. Serah kepada kita masing-masing. Itu mana cara bentuk satu pada cara menyampai. Dan jangan engkau takut akan waswas syaitan, maka engkau meninggalkan yang disuruh. Maka jangan engkau takut akan waswas syaitan, maka engkau meninggalkan yang disuruh, kerana tiada ditomak pada menolakkan waswas syaitan bagi upama kita ini. Maka sungguhnya telah ijtihad oleh orang yang besar-besar, orang hak tinggi-tinggi. Ijtihad ni bersungguh, usaha dengan secara bersungguh akan bahawa sembahyang mereka itu 2 rakaat dengan tiada waswas daripada syaitan,
dan tiada perkhabaran nafsu, tak ada cakap apa hati, tak ada mana dengan tak ada lalai, khusyuk penuh dengan segala pekerjaan dunia, maka lemah mereka itu. Maknanya kita jangan kata bila kita ni ada waswas syaitan, kita siap dah aku. WhatsApp ni kata siap dah aku, tak berjaya dah. Sebab aku ni banyak benda-benda yang diwaswas oleh syaitan. Masa semaya tak ada khusyuk, hati aku duk berdeki pada orang, ada rasa tamak kepada dunia. Mana aku ni tak cuci, tak bersih ni, macam mana aku nak jumpa dengan Allah, macam mana aku nak dapat syurga Allah. Jangan takut tu, jangan takut. Jangan bimbang. Bimbang kepada hal tu menyebab bagi kita putus asa. Tak berjalan rasa lah, tak berjalan. Jangan takut kepada iaitu. Sebab apa? Hal tu orang serupa dengan kita ni tak ada tamak, tak masuk di dalam kemampuan kita. Bahasa petani panggil tak makan cekak. Tak masuk le makan cekak kita. Nak cekak tak boleh, cekak ni begini. Tak masuk le kemampuan kita. Tamak ni rasa nak apa mana-mana pun, macam mana pun keadaan, aku nak tolak waswas syaitan. Aku tak mahu ada waswas syaitan sikit pun dalam hati aku. Kelas kita ni tak masuk le tamak kita, tak masuk dalam kemampuan kita. Sebab apa? Orang hak besar-besar pun telah usaha tak berjaya. Dia semaya tak sebab ada waswas syaitan, tak sebab ada cinta dunia, cakaplah hati tak ada dunia. Lebih-lebih lagi hak baru sudah ni tak nampak misi, tak boleh jadi nampak misi mata. Dok nampak pertandingan bola dunia, orang ahli bola dunia. Nak tak sebab nampak tu tak boleh nyemari. Usaha tak terbit tu, tak habis. Tu orang hak besar-besar. Apatah kita lagi. Mereka lemah. Sebab apa? Kerana bahawa khatir berbuat makmurat itu pekerjaan yang datang daripada Tuhan Rahman, daripada tuduhan Rahman, daripada Tuhan dia yang telah memberi rahmat, ia akan dikau dengan dia. Khatir ni mana satu terlintas dalam hati kita, mari sekali lalu, nama dia khatir, perkara yang terlintas di dalam hati. Itu daripada Allah, sekira-kira melintas ia akan dia dengan hati engkau. Allah bawa mari terlintas dalam hati. Dan apabila adalah khatir yang terlintas ia dalam hati engkau itu perkara yang harus pada syarat seperti makan dan tidur, maka membaharui olehmu baginya niat yang baik. Tambahlah membaharui baru, yang ni kita apa dia panggil, modify sikit. Modify dah bahasa Malaysia ni. Kita modern sikit, kita upgrade jadi buat jadi perkara baik sikit. Allah mari berasa nak makan. Ni nak je pukul 12 dah ni. Satu dah ni, berasa nak makan dah lagi tanya. Bila berasa nak makan, nak buat agama, kita nak modify dia. Allah bagi berasa tu. Kita modern dia niat yang baik, seperti bahawa tidur engkau supaya jaga engkau pada malam bagi ibadat, atau bagi semaya subuh pada awal waktu. Kita niat lagu tu. Dan bahawa engkau makan supaya terkuat oleh engkau dengan dia atas taat. Aku nak makan sebentar lagi supaya boleh gagah kuat semaya zuhur, kuat ikut kuliah. Kalau aku tak makan, aku nak ikut kuliah tak kuasa. Niat macam tu, kita modingkan dia. Maka jika engkau takut jatuhnya daripada engkau atas sifat yang ditegah padanya, seperti keadaannya seperti kita tu. Seperti dah tak? Bukan serta. Jika engkau takut jatuh sifat yang ditegah daripadanya, daripada sifat, serta keadaannya disuruh dengan dia. Seumpama ujub atau ria, serta keadaannya disuruh dengan dia. Gitu betul? Sebelum tu, maka jika engkau takut jatuhnya daripada engkau
atas sifat yang ditegah padanya serta keadaannya disuruh dengan dia. Keadaannya sifat yang ditegah tu disuruh dengan dia. Seumpama ujub atau riya, maka tiada mengapa atas engkau pada jatuhnya atas engkau daripada ketiadaan kosak baginya. Bersalahan barang yang apabila engkau kosak akan dia, maka lazim atas engkau berdosa, maka engkau minta ampun daripadanya. Rasa ni kena tengok kembali pada kitab Arab semula ni. Tak sedap ayat dia tu. Jika engkau takut jatuh, takut berlaku hak ditegah serta keadaannya disuruh dengan dia. Tu tak bahas itu tu. Keadaannya sifat ditegah tu disuruh. Seumpama ujub. Ujub ni bukan disuruh, tapi sifat yang ditegah. Jadi kita takabur di dalam ibadat. Rasa aku ni ibadat lebih pada orang lain. Aku alim daripada orang lain. Aku wara' daripada orang lain. Aku zuhud daripada orang lain. Hati panggil ujub. Kalau kita rasa takut nak jatuh sifat tu atau riya, amal kita nak tunjuk, nak dapat peringkat, maka tiada mengapa atas engkau pada jatuhnya. Ini cara nak baiki perasaan dalaman kita. Psikologi ni nak baiki ni. Jangan bimbang, jangan putus asa. Kita jangan kata Allah aku ni tak boleh dah nak jadi waliullah. Itu mudahnya. Aku tak boleh dah nak dekat diri dengan Allah sebab apa? Aku selalu ujub. Aku selalu riya. Jangan takut tu, jangan takut. Jangan bimbang. Sebab apa? Hak tu tak apa. Kalau engkau tidak kosak baginya, kita tak ada niat dah. Dia mari. Hak mari tak ada masalah. Dia mari. Dia kena mari sifat kita manusia. Sifat manusia. Dia kena mari perkara begini. Kalau kita tak mau, tak boleh. Salah pula kalau kita tak mau. Macam ulama sahih dia kata seperti marka. Kalau tak marka tak boleh pula. Kalau tak ada wajib kita usaha kena buat ada pula. Pula dah. Sebab apa? Kalau tak ada marka, kita tak ada cemburu di atas maksiat deraka. Orang buat maksiat, biar dia lah maksiat moga. Dia nak buat. Kita tak ada sifat marka. Tak boleh pula, salah pula kita. Kena buat ada. Tapi marka yang tak boleh tu, yang mari sebab ada marka tu, modal ada, ya kena marilah. Marka yang baik, marka yang tak baik. Dia mari dengan automatik dia tu tak ada masalah. Dengan automatik dia. Marah. Marah. Kita rasa nak marah tu. Kalau gitu, bila sifat marah ada mari pada kita, sifat riya mari pada kita, kita tak ada sengaja, itu tak ada masalah. Bersalahan barang yang apabila engkau kosak akan dia. Kalau kita nak sungguhlah bila dia mari, kita bagi upaya kepada dia, bagi nasi, bagi teh tarik dia, segar dia, kuat duduk dalam diri kita, hiduplah dia, kita bagi ruh dia. Kalau kita bagi ruh dia, maka lazim atas engkau berdosa. Mestilah berdosalah kita. Bila berdosa, maka engkau minta ampun daripadanya. Minta ampun. Biar dia mari. Dia nak mari, biar dia mari. Jangan kita pera sudah. Kalau kita pera dah pun kita tahu dah. Kita kena bunuh dia semulalah. Bunuh dengan kita bertaubat, minta ampun. Dan sungguhnya berkata Fudail bin Iyad, kata Fudail, meninggalkan amal kerana manusia itu riya dan beramal kerana manusia itu syirik. Kalau kita buat amal kerana manusia, riya. Beramal, tinggal amal. Kita tak semaya, aku tak semaya. Sebab apa? Kalau aku semaya, aku nak tunjuk
rasa tak ikhlas, pakai tak semaya. Tak boleh, jangan takut, semayalah. Kena nak berzikir orang kata mai wali dah aku ni nak jadi wali. Biar mari berzikir dulu. Jangan pera dia, sudah berzikir akhirnya ada satu hari satu ketika yang siapa dah yang Allah kandak kata kita tu betul-betul nak kepada dia. Yang duk mari-mari tu saja sifat manusia kita. Tu Allah bagilah satu hari. Jangan kita tak berjalan je. Jangan kita tak buat. Macam kita orang ahli menega dunia lah. Buat hak ni, lama buat takut rugi. Nega ni takut rugi. Pakai tak menega terus. Pakai tak. Dia kena masuk lah. Rugi kita nanti mengatasi semula. Ukar masalah semula. Kira semula. Nampak masa takat tu kita nak semai zuhur, nak makan tengah hari lagi ni. Bermula ikhlas itu bahawa maafiatkan akan dikau. Kita kena esok juga tak? Esok hari lagi tak? Petang ni ada? Mula? Lepas boleh khatam, insyaAllah kita khatam petang ni. Ada ingat separuh hari ya? InsyaAllah ta'ala kita khatam petang ni lah. Kita tangguh dulu sekarang ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya.